Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim bin Jaafar. Nombor metrik saya A20A1529. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan mengenai dasar ataupun falsafah pendidikan negara. Pada era menuju kemerdekaan, timbul kesedaran dalam kalangan para pemimpin dan rakyat tentang betapa pentingnya digubal satu dasar pendidikan kebangsaan yang dapat memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat dan negara bagi menggantikan sistem pendidikan yang diwarisi daripada zaman penjajah lagi. Dasar pendidikan telah digubal berasaskan cadangan dan perakuan beberapa buah jawatankuasa pendidikan yang ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan sejak sebelum merdeka lagi. Jawatankuasa ini memberi pelbagai cadangan yang menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Atas usaha itu, maka lahirlah satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957. Dasar pendidikan ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib yang kemudiannya termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Pada tahun 1974, Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan untuk mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk memperbaik pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih demi pembangunan negara dapat dicapai. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan pada tahun 1979. Dalam sistem pendidikan kebangsaan yang diamalkan sekarang, falsafah pendidikan telah dinyatakan secara tersurat. Dalam konteks pembangunan negara, sistem pendidikan kebangsaan ini sangat dikaitkan dengan prinsip-prinsip rukun negara. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada negara bangsa. Pembinaan negara bangsa merupakan suatu matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran dan rakyatnya. Merujuk kepada Malaysia, proses awal pembinaan negara bangsa lebih tertumpu kepada keperluan politik. Usaha-usaha secara intensif bagi mencapai matlamat mula dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei 1969, khususnya menerusi dasar ekonomi baru iaitu DEB. Matlamat lebih jelas pula hanya muncul ekoran pengenalan wawasan 2020 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991. Negara bangsa merupakan bangsa idaman yang ingin dijelmakan oleh sesebuah negara. Ia menjurus kepada sesebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya yang hidup bersatu padu tanpa sentimen perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya dan semangat kedaerahan yang boleh menghalang kepada pembentukan negara bangsa. Usaha ke arah pembinaan negara bangsa ini bukan mudah dan sukar berlaku melalui perancangan tetapi terbina hasil daripada proses mula jadi di bawah asas sejarah yang terbina sejak dahulu lagi. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme, lingua franca, integrasi kewarganegaraan dan demokrasi. Keupayaan membina sesebuah negara bangsa merupakan kemuncak kejayaan sesebuah negara. Tanpa pengetahuan dan perpaduan rasa kekitaan dalam masyarakat pelbagai kaum akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik. Pembinaan negara bangsa bagi sesebuah negara yang mempunyai berbilang kaum seperti Malaysia amat penting dalam era globalisasi ini yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan daripada pelbagai negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi falsafah pendidikan negara. Faktor pertama ialah faktor agama. Agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Di samping itu, terdapat juga agama lain seperti agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Juga bebas dianuti mengikut undang-undang negara.
Faktor seterusnya ialah faktor politik. Sebagaimana yang telah diketahui umum, falsafah pendidikan negara digubar berlandaskan kepada ideologi negara yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen rasmi seperti Laporan Pendidikan Rancangan Malaysia dan Rukun Negara. Selain itu, ekonomi juga adalah salah satu daripada faktor yang mempengaruhi pembentukan falsafah pendidikan negara. Rakyat Malaysia yang terlatih dalam pelbagai kemahiran dapat membantu dan menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Hari ini saya akan membincangkan tentang impak ataupun kesan daripada falsafah pendidikan negara dalam pembinaan negara bangsa di Malaysia. Kesan pertama iaitu dari aspek agama, wujudnya sekolah vernakular di Malaysia. Seperti sekolah Melayu iaitu SK, sekolah Cina SJKC dan juga sekolah India SJKT. Sekolah ini diwujudkan bagi memudahkan rakyat yang berbilang kaum ataupun agama untuk mempelajari agama dan bahasa mereka masing-masing. Sebagai contoh, kaum Cina dapat mempelajari agama dan bahasa mereka di Sekolah Kebangsaan Cina iaitu SJKC. Begitu juga dengan sekolah-sekolah lain seperti Sekolah Melayu dan juga Sekolah India. Impak ataupun kesan kedua ialah dapat meningkatkan imej negara. Ini adalah dari segi politik. Hal ini dikatakan demikian kerana institusi pengajian tinggi IPT telah banyak melahirkan graduan-graduan yang berkebolehan untuk berkhidmat dalam apa jua bidang, dan mereka ini dapat menjadikan negara standing dengan negara maju yang lain. Kesan terakhir iaitu dari aspek ekonomi. Malaysia telah berjaya mewujudkan banyak institusi yang menawarkan kos keusahawanan, terutama Universiti Malaysia Kelantan ialah satu universiti yang mengutamakan bidang perniagaan di Malaysia. Oleh itu, graduan-graduan ini daripada universiti ini dapat bekerja untuk negara. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Berikutnya langkah-langkah pembinaan negara bangsa di Malaysia melalui falsafah pendidikan negara. Terdapat 3 langkah utama pembinaan negara bangsa. Pertama, penerapan konsep keagamaan dan moral. Penerapan konsep ini membolehkan pelajar mendalami maksud nilai yang sebenar-benarnya. Dengan penerapan nilai murni kemanusiaan ini, dapat membawa pelajar supaya hidup berlandaskan adab agar pembinaan bangsa iaitu berada di tahap yang tinggi dari segi ilmu dan akhlaknya. Kedua, menekankan nilai murni melalui kurikulum. Guru harus menjalankan tanggungjawabnya dalam menanamkan nilai-nilai murni melalui kurikulum kerana nilai diukur dari perbuatan dan amalan terhadap sesuatu benda atau perkara. Amanah dan adab merupakan aset yang penting kepada pelajar dalam membentuk jiwa kepimpinan dalam diri mereka. Ketiga, menyediakan pendidikan berkualiti. Menyediakan pendidikan berkualiti ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, di mana pendidikan berkualiti adalah untuk memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan yang terbaik. Pendidikan berkualiti dapat melahirkan pelajar yang berkualiti dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai bahasa dan mempunyai sifat sosial yang positif. Akhir sekali adalah penutup. Secara rumusnya, falsafah pendidikan negara merupakan tulang belakang kepada semua dasar-dasar lain dalam bidang pendidikan, sama ada yang telah dilaksanakan maupun yang bakal dilaksanakan. Dengan kata lain, falsafah pendidikan negara merupakan matlamat dan misi bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memberi tepuan kepada perkembangan potensi murid secara menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam konteks yang lebih luas, insan tersebut akan menjadi lebih baik berilmu pengetahuan, luhur dan mulia dari segi rohani dan bersih dari segi mental dan fizikal, serta dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Falsafah pendidikan negara ini juga digubah di atas kesedaran bahawa negara mesti mempunyai hala tuju dan matlamat yang benar dan tepat dalam sistem pendidikan. Falsafah pendidikan negara ini juga diguna pakai oleh semua peringkat
pendidikan daripada yang paling bawah sehingga ke peringkat yang paling tinggi. Justru itu, segala perubahan yang hendak dilakukan di dalam bidang pendidikan perlu diteliti dengan rapi bagi memastikan ianya menepati aspirasi falsafah pendidikan negara. Oleh itu, semua pihak haruslah memberi kerjasama dalam membantu matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia tercapai.